Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk video kali ini, saya akan terangkan bagi semester 1. Di mana topik yang pertama, kita akan belajar tentang konsep dan ciri negara berdaulat. Subtopik yang pertama, kita akan lihat dari aspek negara. Apakah maksud negara? Secara keseluruhannya, negara merupakan penduduk yang menetap di sesebuah wilayah yang mempunyai sempadan yang jelas dan mempunyai kerajaan yang sistematik. Sekiranya ada soalan yang berkaitan dengan takrifan ataupun makna, semua elemen-elemen yang telah pun dinyatakan dan ditegaskan itu perlu ada dalam jawapan. Bermaksud, negara mesti ada penduduk yang tetap. Ada wilayah, dan bila ada wilayah, kita ada sempadan yang jelas. Dan di setiap negara itu mesti ada kerajaan yang sistematik. Yang kedua, kita akan lihat kenapa Malaysia dikatakan negara yang berdaulat. Dia ada 4 ciri negara yang berdaulat. Yang pertama sekali, negara itu mestilah merdeka. Merdeka bermaksud bebas daripada penjajahan kuasa asing dan bebas untuk membuat keputusan tanpa ada campur tangan daripada mana-mana kuasa besar. Itu maksud merdeka. Yang kedua, berkuasa sendiri. Di mana sesebuah negara yang berdaulat mesti ada kerajaan yang mampu mentadbir berdasarkan perlembagaan negara. Dan istilah perlembagaan negara ini kita akan belajar dalam topik-topik yang seterusnya. Ciri yang ketiga ialah berwibawa. Sesebuah negara yang berwibawa memiliki kuasa politik dan ekonomi yang stabil. Apabila politik itu stabil, negara tersebut mampu menjamin keamanan dan keselamatan rakyatnya, serta negara tersebut mempunyai hubungan diplomatik atau hubungan antarabangsa dengan negara-negara yang lain. Baik, ciri yang terakhir bagi sesebuah negara yang berdaulat ialah beridentiti sendiri. Contoh, Malaysia kita ada ideologi seperti rukun negara. Itu identiti Malaysia. Yang kedua, Malaysia ada bendera sendiri dan kita juga ada jatah negara. Dalam masa yang sama, kita ada lagu kebangsaan iaitu lagu Negaraku. Itu contoh identiti yang dimiliki oleh negara Malaysia. Subtopik yang ketiga iaitu sistem kerajaan. Kerajaan bermaksud sebuah badan atau institusi yang bertanggungjawab menjalankan fungsi-fungsi pengurusan dan pentadbiran sesebuah negara. Di Malaysia, kita ada 3 komponen yang menjalankan fungsi-fungsi pentadbiran dan pengurusan iaitu Badan Eksekutif, Badan Perundangan dan Badan Kehakiman. Untuk 3 komponen tersebut, kita akan belajar juga di topik-topik yang seterusnya. Sekarang kita akan lihat kepada tanggungjawab kerajaan. Di Malaysia, kerajaan bertanggungjawab untuk menentukan arah pentadbiran negara. Dengan cara, kerajaan perlu merancang dan juga menyelaras tadbir urus negara. Segala perancangan dan penyelarasan tersebut haruslah dilaksanakan berdasarkan kepada prinsip tadbir urus terbaik. Tanggungjawab yang kedua iaitu menjaga ketertiban dan keamanan negara, di mana kerajaan perlu menguatkuasakan undang-undang untuk mengawal keadaan ataupun situasi di negara Malaysia. Sebagai contoh, kerajaan menguatkuasakan undang-undang berkaitan dengan COVID-19. Tidak ada rentas daerah, tiada rentas negeri. Itu maksud kita menguatkuasakan undang-undang untuk mengawal keamanan dan situasi semasa pandemik. Seterusnya, kerajaan perlu memastikan situasi negara terkawal dan juga stabil dari segi PES. P stand for politik, E untuk ekonomi dan juga S untuk sosial. Tanggungjawab yang ketiga iaitu mengusahakan kebajikan dan kesejahteraan rakyat, di mana kerajaan menyediakan berbagai bentuk perkhidmatan kepada rakyat. Sebagai contoh, kerajaan menyediakan jalan raya, perkhidmatan MRT dan sebagainya. Semua perkhidmatan yang disediakan kepada rakyat adalah untuk menjaga kesejahteraan dan kebajikan rakyat di negara ini.
Kerajaan juga bertanggungjawab untuk mengeratkan perpaduan dan keharmonian di negara ini. Dengan cara kerajaan ada hubungan yang erat dengan rakyat, dan rukun negara merupakan salah satu ideologi yang telah pun digubal untuk mengukuhkan perpaduan dalam kalangan rakyat yang berbilang kaum. Tanggungjawab yang terakhir ialah mengadakan hubungan antarabangsa ataupun hubungan diplomatik dengan negara-negara luar. Tujuannya adalah untuk mempertahankan kemerdekaan negara. Yang kedua, menjamin keselamatan dan kedaulatan negara. Sebagai contoh, hubungan antarabangsa di antara Malaysia dan juga Thailand akan mengukuhkan keselamatan di kawasan sempadan kedua-dua buah negara. Dan dalam masa yang sama, tujuannya adalah untuk menjaga kedaulatan negara masing-masing. Seterusnya, memelihara hubungan baik dengan negara-negara yang lain. Sekiranya kita memelihara hubungan dengan negara yang lain, banyak isu ataupun masalah yang boleh diselesaikan dengan cara yang baik ataupun secara rundingan, bukan secara paksaan. Untuk jenis kerajaan pula, di dunia ada dua jenis kerajaan, iaitu kerajaan persekutuan dan juga kerajaan kesatuan. Kerajaan persekutuan bermaksud kerajaan pusat atau KP ini bergabung kuasa dengan kerajaan negeri untuk menjalankan fungsi-fungsi pengurusan dan pentadbiran di sesebuah negara. Bermaksud kerajaan persekutuan ialah kerajaan yang bergabung. Bagi kerajaan kesatuan pula, kerajaan pusat akan menguasai ataupun memonopoli semua kuasa dalam negara. Kerajaan negeri hanya mengikut kuasa ataupun peraturan yang dikeluarkan oleh kerajaan pusat. Bermaksud kerajaan kesatuan ini kerajaan monopoli oleh kerajaan pusat. Secara mendalam, kerajaan persekutuan di mana kerajaan pusat ini mempunyai kuasa sepenuhnya ke atas hal ehwal luar negara, yang berkaitan dengan luar negara dan perkara-perkara umum seperti pelajaran, pertahanan dan kewangan. Manakala untuk kerajaan negeri pula, mereka mempunyai kuasa autonomi dalam hal pentadbiran negeri sahaja tanpa campur tangan kerajaan pusat, kecuali sekiranya ada hal ehwal ataupun perkara ataupun undang-undang yang bercanggah dengan pentadbiran persekutuan, pentadbiran persekutuan akan mengambil alih. Okey, sebagai contoh, India, Malaysia, Amerika Syarikat dan juga Australia. Contoh macam Malaysia. Okey. Malaysia kita ada kerajaan pusat di Putrajaya dan juga kerajaan negeri di negeri masing-masing. Okey, bagi kerajaan kesatuan pula, seperti yang saya sebutkan tadi, kerajaan pusat ini menguasai pentadbiran dan juga perundangan bagi seluruh negara. Okey, dan contoh negara ialah Great Britain dan juga New Zealand. Okey, perkara yang keempat yang berkaitan dalam tajuk ini, kita akan belajar tentang pembentukan Malaysia. Kenapa ataupun apakah sebab-sebab Malaysia ini dibentuk? Okey, sebab yang pertama yang berkaitan dengan isu keselamatan. Di mana pada waktu tersebut, pada tahun 1950, berlaku kegiatan komunis di Singapura. Dan gagasan Malaysia diharapkan dapat mewujudkan kestabilan politik dan dapat menentang pengaruh komunis. Sebab yang kedua, mengimbangi penduduk, di mana Tuanku Abdul Rahman menjangkakan sekiranya Sabah, Sarawak dan juga Brunei bergabung dengan Tanah Melayu, hal ini akan dapat mendatangkan faedah sosial kepada Tanah Melayu secara umumnya, dan kemasukan Sabah, Sarawak dan juga Brunei akan meimbangi penduduk kerana 70% penduduk Borneo Utara ialah Bumi Putera. Okey, sebab yang ketiga yang berkaitan dengan ekonomi bersama. Pada waktu tersebut, Singapura, Brunei dan juga Tanah Melayu telah pun mencapai kemajuan ekonomi. Tapi Sabah dan juga Sarawak merupakan negeri yang masih mundur. Berdasarkan kepada gabungan Malaysia itu, diharapkan Sabah dan juga Sarawak boleh dimajukan. Sebab yang keempat ialah mempercepatkan proses kemerdekaan. Penubuhan gagasan Malaysia bertujuan untuk mempercepatkan proses
kemerdekaan bagi Sabah, Sarawak, Brunei dan juga Singapura. Penggabungan tersebut akan menamatkan penjajahan British dan menjamin kedaulatan dan keselamatan wilayah-wilayah ini daripada ancaman kuasa luar. Pembentukan Malaysia mengalami beberapa proses, di mana yang pertama, penubuhan Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia. Tujuannya adalah untuk memberitahu orang ramai tentang gagasan Malaysia dan dalam masa yang sama mengumpulkan pandangan penduduk tentang gagasan tersebut. Bermaksud, kerajaan ambil maklum tentang pandangan rakyat ataupun penduduk tentang gagasan Malaysia. Dan penubuhan ini menyediakan memorandum mengenai pembentukan Malaysia. Memorandum ni maksudnya ialah janji-janji yang akan dilaksanakan sekiranya Malaysia dibentuk. Itu maksud memorandum. Okey? Selepas berlakunya penubuhan jawatankuasa tersebut, penubuhan Suruhanjaya Kobot telah pun dilakukan, di mana Suruhanjaya ini bertujuan untuk meninjau pandangan rakyat Sabah dan juga Sarawak mengenai Malaysia. Kalau tadi berkaitan dengan Tanah Melayu dan secara keseluruhan, tapi untuk Suruhanjaya Kobot ini fokus kepada rakyat Sabah dan juga Sarawak. Dan Suruhanjaya ini membuat syur-syur perlembagaan yang sesuai sekiranya pembentukan Malaysia dapat dilakukan. Okey, selepas kita ada syur-syur perlembagaan, syur-syur tersebut akan dibawa ke dalam jawatan kuasa antara kerajaan. Lepas ada syur tadi, kita akan rangka untuk buat perlembagaan Malaysia. Sebab sesebuah negara sekiranya ingin dibentuk perlu ada perlembagaan masing-masing, di mana perlembagaan ini secara umumnya bermaksud undang-undang tertinggi di sesebuah negara. Okey, selepas habis semua proses tersebut, maka berlakulah perisytiharan Malaysia pada 16 September 1963, di mana pemimpin Filipina, Tanah Melayu dan Indonesia bersetuju meminta Suruhanjaya PBB iaitu Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk tinjau semula pandangan penduduk Sabah dan juga Sarawak mengenai penyertaan dalam Malaysia. Yang ini dia buat balik pandangan tadi, dikaji semula. Okey, sekali lagi dikaji sama ada penduduk Sabah Sarawak ini sokong ataupun tidak. Dan mengikut laporan PBB tersebut, lebih 70% rakyat Sabah dan juga Sarawak menyokong Malaysia. Semasa proses pembentukan Malaysia, ada beberapa buah negara yang menentang gagasan tersebut. Sebagai contoh, negara Indonesia, di mana negara ini mengumumkan dasar ganyang Malaysia. Indonesia enggan menerima laporan PBB mengenai tinjauan rakyat Sabah dan juga Sarawak terhadap Malaysia. Okay. Tetapi akhirnya perjanjian damai telah pun ditandatangani di Jakarta selepas Tun Abdul Razak berunding dengan Adam Malik di Bangkok. Akhirnya Indonesia pun menerima penubuhan Malaysia. Negara yang kedua menentang ialah negara Filipina. Filipina mendakwa Sabah itu adalah sebahagian daripada wilayahnya melalui Kesultanan Sulu. Okay. Tetapi akhirnya Filipina juga mengiktiraf Persekutuan Malaysia pada Jun 1966. 3 tahun selepas penubuhan Malaysia barulah dia iktiraf. Okay. Singapura. Barisan Sosialis dan juga Parti Buruh menentang gagasan ini, iaitu pada 1 September 1962. Lee Kuan Yew telah mengadakan pungutan suara bagi mendapatkan persetujuan rakyat Singapura tentang penyertaan Singapura dalam Malaysia. Okay. Berdasarkan tinjauan tadi, 71.1% rakyat Singapura menyokong gagasan Malaysia. Bagi rakyat di Sabah dan juga Sarawak pula, pemimpin Sabah dan juga Sarawak membentuk barisan bersatu untuk menentang gagasan Malaysia. Sebabnya mereka bimbang Sabah Sarawak sekiranya dikuasai oleh Tanah Melayu, kedudukan politik Sabah Sarawak akan terjejas
kepribadian negeri akan hilang serta sumber ekonomi Sabah dan juga Sarawak akan dikuasai oleh tanah Melayu. Bagi golongan peniaga Cina pula, mereka bimbang kuasa ekonomi itu akan dirampas oleh tanah Melayu dan juga Singapura. Dan akhirnya, Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Kaum atau JPPK telah ditubuhkan untuk mendapatkan pendapat rakyat Sabah dan juga Sarawak. Dan akhirnya, Sabah dan juga Sarawak bersetuju untuk menyertai Malaysia. Itu sahaja untuk video kali ini dan kita akan jumpa lagi untuk topik yang kedua bagi semester 1. Terima kasih.